Right, so kita start market outlook kita sekarang lah. Okay, so hari ini 29 hari bulan 12, 2023, hari yang terakhir pada bulan ini sebelum kita memasuki kepada tahun baru pada minggu hadapan. Jadi hari ini adalah hari yang terakhir lah untuk you trade. Betul lah? Okay, sebelum kita memulakan tahun baru nanti. Okay, so selalunya pada akhir tahun market akan bergerak dengan lebih perlahan, tetapi pada tahun ini agak berbeza sedikit. Adanya volatility yang agak banyak juga. Selalunya lah akhir tahun kita panggil sebagai window dressing. Jadi pergerakan market tu sebenarnya agak it is hard to orang panggil macam suka untuk diramal. Sebagai contohnya macam sekarang ni pun gold suddenly daripada pada tempoh hari adanya kejatuhan daripada 2070 yang dah jatuh, dan dia naik semula sehingga ke paras yang tertinggi lagi, dan seterusnya telah mengalami kejatuhan semula semalam. Jadi pergerakan buat masa kini kurang menentu lah, okay? Dan banyaknya mixed signal daripada catalyst pada akhir tahun ni. Okay, dan right, so ini adalah catalyst pada hari ini. So boleh fokus di pasaran di Amerika Syarikat pada bulan malam nanti. So kita ada crude oil inventories dan sebagainya. So untuk net gas ataupun natural gas ataupun gas asli ini gagal untuk melonjak naik selepas pasaran net gas didapati oversupply sebanyak 8%, walaupun pada kebiasaannya permintaan net gas pada musim sejuk sepatutnya menyebabkan lonjakan lah di dalam paras harga komoditi natural gas ini. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, disebabkan oversupply dekat dalam pasaran. Dan pasaran net gas juga selalunya dipacu oleh musim cuaca lah. Okay, untuk sistem pemanasan haba di Eropah dan juga negara-negara asing yang mempunyai musim sejuk. Jadi kalau kita lihat untuk tempoh jangka masa panjang, okay, selalunya yang berwarna biru dotted line ini, okay, ini semua adalah paras harga yang tertinggi pada musim sejuk pada bulan November ataupun Disember sebelum adanya kejatuhan semula. So selalunya 6 bulan naik, 6 bulan turun di dalam pasaran natural gas ini. So kita panggil dia sebagai seasonal driven asset. Okay. So pada tempoh hari adanya kenaikan yang agak tinggi adalah disebabkan oleh Ukraine dan juga Russian War sebelum mengalami kejatuhan semula. So yang berwarna hitam dengan merah ini adalah moving averages yang bertindak sebagai trend following. So kita menggunakan EMA 100 dan juga 200 weeks. So currently adanya dead cross untuk tempoh jangka masa panjang. Paras harga juga berada di bawah daripada dynamic SNR ini. Jadi apa yang kita boleh dapati adalah ianya masih lagi gagal untuk melepasi paras rintangan untuk tempoh jangka masa panjang. Dan saya jangkakan akan adanya fasa accumulation untuk satu tempoh yang agak panjang sebelum adanya kenaikan yang seterusnya lah. So buat masa kini, kalau kita lihat pada tempoh hari dia buat accumulation phase and then dia naik disebabkan oleh permintaan dan juga persediaan untuk musim sejuk. So ini adalah pada bulan Oktober dan dekat sini adalah bulan November sebelum mengalami kejatuhan pada bulan Disember dan sebagainya. Jadi pada bulan Disember selalunya permintaan akan berkurangan dan sebelum ianya akan didagangkan secara mendatar untuk tempoh jangka masa panjang, iaitu sepanjang 6 bulan. Jadi 6 bulan yang akan datang, sebagai contohnya 6 bulan lagi pada bulan 6, kalau sebagai contohnya pada bulan 6 nanti kita akan tengok ianya berada di paras yang terendah, dan nanti kita akan lihat pada bulan 7, 8, 9 dia akan start untuk rebound balik ke atas kerana permintaan untuk persediaan musim sejuk nanti. Jadi kalau kita lihat daripada sudut struktur pasaran buat masa kini, selepas mengalami kejatuhan, kalau kita menggunakan konsep Dow Theory, this is an distribution phase, trending phase down. This should be an accumulation phase lah. So kalau kita refer balik based on the past history, the accumulation phase could be in a longer term punya phase. So dekat sini pun ada possibility yang dia akan mengalami satu fasa pengumpulan yang agak panjang sebelum mengalami kenaikan semula lah ke paras yang lebih tinggi. Jadi pada tempoh hari saya jangkakan ianya akan didagangkan berhampiran 3 ataupun 5
US dollar, tetapi ianya gagal untuk buat sedemikian dan kini berada di fasa accumulation phase balik untuk satu tempoh jangka masa panjang. So untuk diksi US 10 yield dan juga Euro US dollar, so kenapa kita menggunakan ketiga-tiga ini? Kerana kita boleh menggunakan konsep intermarket analysis lah untuk kita membuat analisa bukan saja daripada sudut technical tetapi daripada sudut intermarket. So diksi ataupun US dollar index diapungkan positif walaupun major trend masih lagi dalam keadaan bearish, tetapi adanya kenaikan positif untuk sementara waktu. Okay, bukan untuk long term tetapi untuk short term saja. Okay, so selepas US 10 yield didagangkan secara positif, secara tidak langsung akan menyebabkan US dollar diapungkan secara positif lah. Okay, dan menyokong untuk US dollar mengukuh. So diksi ataupun US dollar index boleh digunakan untuk membuat analisa intermarket di antara Euro US dollar. So bukan sahaja diksi dan juga US 10 yield yang ada kena-mengena, tetapi diksi dan juga Euro US dollar ni pun kita boleh gunakan untuk membuat analisa. Sebagai contohnya tadi saya dah ceritakan, apabila US 10 yield ini didagangkan secara positif, secara tak langsung akan menyebabkan US dollar mengukuh. Jadi apa yang berlaku? Kalau kita nak trade Euro US dollar, kita boleh menggunakan diksi ataupun US dollar index. Kalau US dollar index naik, bermaksud US dollar dalam keadaan mengukuh berbanding daripada mata wang 6 mata wang utama yang lain. Sebagai contohnya, dekat dalam diksi terdapatnya mata wang Eropah sebanyak 57% komponen dia. Ia yang amat tinggi lah dekat dalam komponen diksi. Jadi apa yang berlaku adalah diksi boleh didagangkan secara rendah. Jadi Euro US dollar menghadapi tekanan penjualan untuk tempoh jangka masa singkat di atas pengukuhan greenback ataupun US dollar. So yang berwarna biru cair ini adalah Euro USD. Kalau anda dapat lihat, dia dah buat apa, top reversal pattern, and then peaks and troughs semakin lama semakin rendah. Jadi kita boleh jangkakan akan adanya kejatuhan di dalam mata wang Euro US dollar. Dan dekat bawah ini yang berwarna gold dan juga berwarna biru pekat ini, warna gold ini adalah US 10 yield. So US 10 yield buat bottom reversal, diksi juga membuat bottom reversal. Okay, so secara tak langsung dia ni ada correlation. So apabila US 10 yield didagangkan secara positif, secara tak langsung akan menyebabkan US dollar juga akan didagangkan secara positif ataupun dia akan diapungkan secara positif lah. So Euro US dollar boleh didagangkan rendah. So ini adalah intermarket analysis kita panggil. So anda boleh fokus kepada sell tetapi adalah untuk short term saja, dan untuk pair US dollar boleh fokus kepada buy lah. Because kita dah nampak dah adanya bottom reversal, so secara tak langsung US dollar akan mengukuh untuk seketika waktu buat masa kini. Okay, so kalau anda nak fokus untuk trade tahun depan pun just stay aside from the market lah buat masa kini. Okay, dan saya pun masih lagi menunggu catalyst yang baru untuk tahun hadapan. Buat masa kini belum ada tema-tema yang kita nampak yang kita boleh fokus lagi kecuali daripada Federal Reserve yang akan menurunkan kadar faedah pada tahun 2024 nanti. Alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi pada tahun hadapan. Saya akan ulas JPY Pack. Is it true most investor focus on safe haven especially end of year? Okay, Dahlia Iman. Okay, dia macam ni. Dengar sini. Safe haven currency ada 3. Safe haven currency ada 3. Yang pertama apa? USD, JPY, dan juga lagi satu CHF. Okay. Walaupun ketiga-tiga ini adalah mata wang safe haven, tetapi yang ini amat sensitif dengan interest rate. Okay, interest rate IR. Yang ini juga amat sensitif dengan interest rate. Yang ini boleh affected by weightage. Ataupun pemberat. So sebagai contohnya saya bagi contoh USD JPY. Kalau interest rate naik, mana satu yang akan turun? Mana satu yang akan naik? Sedangkan kedua-dua ni adalah
safe haven. Of course, akan menyebabkan interest rate naik, akan menyebabkan US dollar akan mengukuh berbanding daripada Japanese yen. Dan macam saya cakap tadi, Japanese yen amat sensitif dengan kenaikan kadar faedah ataupun penurunan kadar faedah. So sekarang ini kita nak fokus kepada penurunan kadar faedah. Untuk long term, USD akan jatuh, JPY akan naik. So ini juga adalah dipanggil sebagai weightage. Kita nak tahu pemberat dia kepada mana, currency mana yang akan didagangkan secara positif berbanding daripada currency yang depan itu. Dan lagi satu, sebagai contohnya USD CHF, sama juga. Apabila kadar interest rate diturunkan, of course akan menyebabkan pelabur memasuki ke dalam CHF berbanding daripada US dollar. Okay, itu clear. Now, you punya soalan berkaitan tentang Japanese yen. Okay, Japanese yen is a safe haven currency, betul. Tetapi adakah pelabur akan memasuki ke dalam Japanese yen semata-mata untuk safeguard their portfolios during year end? Jawapan dia kurang tepat. Tetapi apa yang berlaku adalah buat masa kini kalau kita selarikan dia dengan daripada sudut fundamental, kenapa Japanese yen tu boleh mengukuh kuat adalah disebabkan oleh catalyst tempoh jangka masa panjang ataupun fundamental tempoh jangka masa panjang. Apabila Federal Reserve menurunkan kadar faedah pada tahun 2024 nanti, sudah pasti Japanese yen akan mengukuh kuat. So that's why kalau anda dapat lihat GJ pun dalam keadaan kejatuhan buat masa kini disebabkan oleh pengukuhan di dalam mata wang Japanese yen. Jadi catalyst yang baru saja keluar walaupun belum lagi diimplement, sebagai contohnya Federal Reserve baru je cakap nak turunkan, belum lagi buat. Tetapi apa yang berlaku, inilah yang kita panggil sebagai market action discount everything. Okay, setiap apa yang berlaku dekat dalam pasaran daripada segi supply and demand, fundamental, geopolitical, psychological akan menyebabkan efek kepada harga pasaran. Jadi segala berita-berita yang keluar buat masa kini disebabkan berita-berita berkenaan tentang kadar faedah ini akan affected kepada market dan juga currency. So buat masa kini kenapa Japanese yen ini mengukuh adalah disebabkan oleh berita tersebut. So pada tahun hadapan kita perlu expect Japanese yen akan lebih mengukuh kuatlah berbanding daripada US dollar dan juga currency yang lain. Okay, adakah saya menjawab soalan? Alright, cool. Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk ada lagi. Happy New Year, bro. Alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini dan semoga kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Macam lama kan ni, padahal minggu depan je pun. Alright, so Happy New Year kepada semua dan kita jumpa lagi di tahun baru nanti dan thank you semua yang join dan Assalamualaikum, sekian terima kasih dan selamat sejahtera, bye-bye semua.